Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudari, saya masih lagi dalam kurungan di rumah kerana positif COVID beberapa hari yang lalu. Sendirian. Baik. Dan ambil kesempatan ini juga mengingatkan rakan-rakan supaya mematuhi SOP, memakai pelitup muka dan jaga jarak sosial. Dan walaupun kesan Omicron umumnya tidak membimbangkan, tetapi ada kes-kes yang serius. Pertamanya, keduanya masih mengganggu perjalanan kerja biasa kita. Baik, saya ingin juga menjelaskan sedikit tentang proses pemilihan parti yang akan berlangsung dalam masa yang singkat. Saya ucapkan tahniah dan selamat bersidang kepada rakan-rakan di semua cabang yang menjalankan MATC, Mesyuarat Agung Tahunan cabang masing-masing, yang sebahagian besar berjalan lancar, alhamdulillah. Dan ada yang menanyakan mengapa kita teruskan, kerana kebanyakan parti memilih untuk menangguhkan sehingga selepas pilihan raya. Kita bedakan, dan soalan ini tidak berbangkit sekiranya kita ikuti wacana yang berlaku berlega di kalangan pimpinan selama berbulan-bulan. Ada yang menganggap menjelaskan bahawa sebagai parti politik fokus kita adalah pilihan raya. Oleh yang demikian, kita harus tangguhkan. Pertama, kita belum tahu bila pilihan raya. Keduanya, sebagai parti demokratik, janganlah yang menang itu mengambil alih kuasa dan memanjangkan sesuka hatinya. Dan janganlah ambil contoh parti-parti lain yang memanjangkan sehingga jauh lebih daripada tahun yang ditetapkan mandat mereka. Jadi saya kata, kalau kita mahu kekal sebagai satu parti yang demokratik, yang menghormati mandat ahli-ahli, maka kita sudah melangkau lebih dari 1 tahun. Lebih daripada 3 tahun, maknanya lebih hampir 1 tahun selepas waktu yang ditetapkan. Jadi oleh demikian, apa masalahnya kalau minggu depan Perdana Menteri umumkan pilihan raya, kita tangguhkan, Tapi kalau tidak, kita teruskan. Kalau kita tangguh kemudian sampai akhir tahun atau awal tahun depan dan ditetapkan oleh pendaftar pertubuhan, mesti adakan sebelum akhir Oktober dan pilihan raya November atau Disember. Ada juga risikonya, kerana jawapan itu tidak ada kepastian. Maka lebih selamat kita tunduk kepada hasrat perlembagaan dan juga semangat demokrasi. Saya anggap penjelasan ini cukup kerana kita sudah dalam peringkat menjalankan. Kita boleh elak daripada bibit-bibit perpecahan seperti mana pernah berlaku dulu kalau calon-calon itu tidak melanggar tata susila dan akhlak. Jangan rebut jawatan, berampas pulas, sehingga kan tidak mempedulikan semangat jamaah, menyerang peribadi secara kasar, ataupun seperti mana pernah berlaku dulu, itu menjadi satu kabilah yang sebenarnya asing daripada aspirasi perjuangan parti atau semangat reformasi. Berbeza dari laungan. Semua orang sebut tentang reformasi atau mendukung hasrat pimpinan, tetapi dalam langkah dan tindakan tidak semestinya tuntas atau konsisten. Apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah pengisian jabatan-jabatan penting yang sudah kosong dan agak lama. Sama ada yang meninggalkan parti atau terpecat atau mengambil cuti, tetapi kekosongan atau lompongan dalam pimpinan itu terlalu ramai dan terlalu lama, dan tidak sepatutnya dibebankan kepada presiden dan beberapa orang tokoh untuk mengambil alih tugas-tugas besar yang patut dipikul oleh barisan
atau kelompok pimpinan. Jadi kalau kita nak lantik barisan pimpinan, maka kita harus yakin bahawa pimpinan inilah pimpinan yang waras, bertanggungjawab, ya. Dia tidak membawa lagi, dia belajar dari pengalaman yang lalu bahawa persaingan itu di antara sahabat, dan menerima dengan waras kemenangan dengan merangkul yang lain, atau menerima kekalahan dalam perjuangan untuk meneruskan kerja dalam keupayaan dan penerimaan pimpinan yang menang. Jadi maknanya tidak mengambil satu sikap bahawa kalau menang dia mesti mematahkan dan menyingkirkan semua yang kalah, atau yang kalah tidak merasakan inilah penamat perjuangan mereka dan berundur ataupun sabotaj ataupun menghilangkan diri. Jadi ini pengajaran atau prinsip yang harus diterima, dan persoalan ini, masalah ini harus ditanya oleh ahli-ahli kepada semua calon. Apakah kamu berkhidmat untuk jamaah dan patuh kepada semangat perjuangan ini, ataupun kamu merasakan perlu mendapat tempat dan tidak ada pilihan sama sekali. Ini prinsip dia yang kita sebut dari awal parti, ya. Kalau tanya saya, kita harus rangkul semua. Kalau boleh saya juruskan kepada pertandingan sekarang, ya, kita tahu calon-calon itu calon-calon penting dalam pimpinan parti. Kemasukan ataupun penyertaan semula pun tidak tepat. Saudara Fizi itu memang anggota, jadi soalnya soal keputusan aktif semula dalam parti itu harus dialu-alukan, ya, kerana peranan beliau sebelum ini dan keupayaan beliau membantu, ya. Jadi jangan ditimbulkan pengalaman dan masalah-masalah yang lalu. Begitu juga penyertaan Nurul Izzah, walaupun Nurul Izzah kelihatan berkempen, ya, di Melaka, di Johor, walaupun terbatas aktivitinya di peringkat pimpinan pusat. Kemudian Saudara Saifuddin Nasution yang kekal bersama dan mengharungi liku-liku yang sukar tatkala berlaku pengkhianatan yang dalam parti, dan perkara itu kerana desakan yang kuat, kita terpaksa menolak atau menyingkirkan ramai, hampir 11,000 anggota. Sebahagian besar, sebahagiannya, ya, itu memang meninggalkan parti, sebahagiannya terbukti mengkhianati parti, dan sebahagiannya itu dipercayai terlibat, dan sekiranya dibuktikan di sebaliknya, mereka kemudian diterima semula, ya. Tetapi keseluruhannya 11,000, dan bukan jumlah yang kecil. Di satu pihak dia mengatakan ini satu tindakan yang terlalu ganas, ya, kasar. Di satu pihak pula ini maaf tahap dewa. Jadi untuk memimpin selaku presiden, saya dihujat oleh dua-dua kelompok ini. Maka dalam konteks ini saya tidak fikir wajar, dan saya pandang serius beberapa tohmahan terhadap pimpinan yang kekal, yang bekerja untuk parti, yang menunjukkan semangat jamaah dan setia kepada pimpinan dan perjuangan. Dan orang-orang itu setelah beberapa tahun pemilihan lalu masih dikecam kerana seolah-olah tidak setia dan kartel dan sebagainya. Saya ingin mengingatkan bahawa ini juga tidak sihat. Biarlah kita ada upaya di kalangan pimpinan, bukan nak menunjukkan keupayaan diri sendiri untuk menidakkan sumbangan lain. Semua itu, ya, dalam gerakan kita
selama 22 tahun ini terlalu ramai yang mempunyai sumbangan yang sangat besar. Tidak ada. Kalau katakan ini peranan Anwar, tidak mungkin akan muncul gerakan reformasi tanpa dukungan ratusan, ribuan dan puluhan ribu aktivis yang memainkan peranan masing-masing. Kalaupun presidennya itu efektif atau semasa itu Azizah, kemudian rangkaian yang di cabang itu berlemah, dia tidak mungkin membangkitkan suatu gerakan kebangsaan yang wibawa. Jadi pada hemat saya, walaupun kita harus terima apa-apa kekurangan, kelemahan, tetapi tidak boleh menidakkan keikhlasan dan sumbangan semua pihak, dan tidak ada penyelesaian yang mudah. Kita tahu masalah kita telah bangkit sejak 99, 2008, 2013, 2018 sampai hampir ke muncaknya. Tetapi malangnya percaturan itu ada membantu dari konteks membentuk kerajaan Pakatan Harapan, tapi ada juga kesan yang negatif dan parah kepada semangat perjuangan, persepsi orang rakyat itu kalau tentang peranan mantan Perdana Menteri dan Pakatan Harapan, soal subsidi kepada rakyat, soal beberapa tindakan dan pengumuman yang sangat mengguris perasaan rakyat itu, menyebabkan kita perolehi keputusan yang sangat lemah dalam pilihan raya negeri baru-baru ini. Nah, tentu kita ada jawapan. Ada pilihan raya kecil yang kita kalah parah, tapi kita menang berikutnya. Ada pilihan negeri yang juga kita teruk, tetapi kita bangkit memenangi di peringkat nasional. Jadi ada alasannya, tetapi janganlah gunakan alasan ini untuk menidakkan bahawa ada beberapa kelemahan yang harus kita terima dan harus perbaiki, sama ada presidennya atau pimpinannya, yang di dalam atau di luar, semua harus lebih tawaduk dengan cara sedemikian, tidak terlalu takabur dan angkuh atau arrogant untuk menganggap bahawa presiden sahaja ataupun mana pimpinan saja yang boleh menyelesaikan semua masalah yang rumit yang kita hadapi. Saya ingin memesan supaya kita ada semangat pertamanya merangkul. Jangan guna hujah untuk menolak kesediaan rakan-rakan pimpinan untuk membantu. Itu prinsip pertama. Soal menang kalah soal lain, tetapi kesediaan untuk menerima cara yang positif. Kedua, melihat juga kepentingan menjaga jamaah ini bersama dengan Pakatan Harapan, dengan DAP dan dengan Amanah, tanpa menafikan ada gesaan sana sini yang cuba menghakis dan melemahkan hubungan ini. Tapi setakat yang kita telah terima dan muafakati, ternyata bahawa keadilan tetap akan bersama, setia, kukuh dalam kerjasama, strategi bersama dengan Pakatan Harapan, terutama DAP dan Amanah. Walaupun konteks nama Pakatan Harapan itu ramai juga yang bangkitkan, apakah tidak boleh kita ubah soal itu, soal yang kedua, soal penjenamaan semula. Tapi Pakatan Harapan itu sendiri dalam konteks DAP, Amanah dan keadilan itu masih induk yang sangat penting, yang termeterai, yang menyebabkan kita boleh pernah menawan kerajaan dan membungkus satu kerajaan yang rasuah, yang telah menguasai sistem politik dan ekonomi tanah air selama lebih 60 tahun. Jadi ini yang sebenarnya natijahnya. Biar ahli-ahli menerangkan dengan cara baik tata kelola, etika dan akhlak kita melarang serangan peribadi, fitnah,
merendahkan darjat orang dan memperbodohkan mana-mana calon lain. Jadi biar kita angkat bersama sebagai satu pasukan dengan ikhtiar satu yang baik, dan juga dengan komitmen yang jelas bahawa kita datang untuk berkhidmat. Kalau ditakdirkan saya diberikan mandat untuk menjadi presiden, maka saya teruskan. Kalau kemudian ada ketika untuk berundur seperti yang berlaku pada Azizah atau Timbalan Presiden Syed Hussein Ali, tidak nampak sedikit pun bertanda mereka berundur dari perjuangan. Ini semangat ini harus kita kekalkan dengan hasrat membawa perubahan yang bermakna dan memperbaiki apa-apa kekurangan dan mengangkat semula martabat dan darjat harakat bangsa dan umat melalui wadah keadilan tercinta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.